Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari yang penuh dengan keberkatan, hari Isnin, hari 27 Rejab, Isra' dan peristiwa Isra' dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan baca daripada kitab yang dikarang oleh Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang terkait dengan Isra' dan Mi'raj. Kebiasaannya kita baca kitab tarikat ke jalan akhirat, akan tetapi hari ini ambil keberkatan Isra' dan Mi'raj, kita akan baca daripada perkara yang terkait dengan Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah moga-moga ada keberkatannya. Amin Allahumma amin. Naam. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan bahawa para ulama telah bersepakat bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku setelah Al-Bi'athah, iaitu selepas Nabi SAW diangkat, dilantik menjadi Nabi. Adapun mereka berbeza pendapat bila waktu tersebut berlaku ataupun bila peristiwa tersebut berlaku secara khusus. Sebahagian daripada mereka menyebutkan bahawa qablal hijrah bisanah, Isra' dan Mi'raj berlaku 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Ada yang menyebutkan ini berlaku pada bulan Rejab, dan ini yang masyhur, pendapat yang kuat. Ada yang menyebutkan bahawa ia berlaku pada bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan berlaku pada Rabi'ul Awal. Ada yang menyebutkan Rabi'ul Thani. Nah, akan tetapi mereka bersetuju bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada hari Isnin ataupun pada malam Isnin. Dan hari Isnin ini mempunyai banyak peristiwa-peristiwa yang mulia yang berlaku pada hari Isnin. Antaranya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada hari Isnin, sehingga apabila Nabi berpuasa pada hari Isnin, Nabi mengatakan dzaka yaumun wulidtu fih, itu merupakan hari yang mana aku dilahirkan. Maka Nabi menyambut hari kelahirannya dengan beribadah kepada Allah, dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sambutan hari rayanya, hari kelahirannya. Wa yaum al-mab'ath, dan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi juga hari Isnin. Wa yaumul hijrah, hari Nabi berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah juga pada hari Isnin. Wa yaumul wafah, Nabi meninggal dunia, wafat juga pada hari Isnin. Dan basically kenabian, peristiwa-peristiwa yang penting dalam kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku pada hari Isnin. Nabi dilahirkan hari Isnin, dilantik menjadi Nabi hari Isnin, Nabi Isra' dan Mi'raj pada hari Isnin, Nabi berhijrah pada hari Isnin, dan Nabi wafat pada hari Isnin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama telah bersepakat bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan secara fizikal. Ianya berlaku secara fizikal dan bukan dalam mimpi. Dan dalil-dalil yang para ulama gunakan untuk membuktikan bahawa Isra' dan Mi'raj ini berlaku secara fizikal adalah daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri, dan secara logik akalnya juga kita boleh meyakini bahawa ianya berlaku secara fizikal, kerana ianya dalam kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala
Ini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa sahaja dengan cara yang dikehendaki Subhanahu wa taala. Naam. Antara dalil yang digunakan adalah ayat di dalam surah Al-Isra. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka apabila dinisbahkan kekuatan, kehebatan itu, iaitu perjalanan itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan hamba-Nya secara fizikal daripada kota Makkah hingga ke kota Madinah dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian dimi'rajkan ke langit. Kalau ianya berlaku secara mimpi, maka ianya bukanlah sebagai satu tanda mukjizat. Maksudnya kalau nak dikatakan Isra' dan Mi'raj ini berlaku secara mimpi, maka dah tak jadi mukjizat, kerana banyak perkara yang tidak mustahil berlaku secara fizikal boleh berlaku secara mimpi, kerana ianya dalam alam maya ataupun khayalan. Akan tetapi disebabkan ianya merupakan satu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, maka ini satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka perjalanan di dunia juga mukjizat, juga perjalanan di langit juga merupakan mukjizat yang tidak mampu dilakukan oleh mana-mana manusia. La ilaha illallah. Walaupun kita katakan bahawa mimpi para nabi adalah benar, mimpi para nabi adalah benar, akan tetapi nak tunjukkan mukjizat, maka ianya berlaku secara fizikal. Dan kalau ianya berlaku secara mimpi, maka orang-orang kafir tak adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ianya hanya merupakan satu mimpi, maka orang-orang kafir tak adalah mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab mereka tahu ianya merupakan perjalanan secara fizikal, sebab itu mereka mendustakan apa yang didakwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ianya berlaku secara mimpi, maka tak adalah ramai orang Islam sehingga murtad, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Orang Islam ramai murtad terkena fitnah disebabkan kelemahan iman mereka, tidak mempercayai daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Bahkan boleh dikatakan bahawa pendustaan mereka dan ketidakmampuan mereka untuk menerima apa yang didakwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu bukti yang kuat ataupun bukti yang paling besar tentang berlakunya Isra' dan Mi'raj ini secara fizikal. Maksudnya mereka sendiri ketahui, orang-orang kafir ketahui, bahkan orang-orang yang waliyazbillah murtad juga ketahui bahawa ianya berlaku secara fizikal, sehingga ia menjadi satu bukti yang kuat tentang dakwaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan kami tidak jadikan penglihatan kamu terhadap tanda-tanda kebesaran kami yang kami tunjukkan kepada kamu wahai Rasulullah Muhammad, kecuali ini adalah fitnah, satu ujian bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, juga bagi orang-orang yang kafir, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian perbahasan yang seterusnya disebutkan Nabi SAW diisrakan daripada Masjidil Haram setelah Jibril AS mendatangi Rasulullah di rumahnya, dan telah mengajak Rasulullah untuk mendatangi Masjidil Haram, dan kemudian berada di Hijr Ismail. Kemudian berlakunya pembedahan dadanya Rasulullah SAW, seperti yang kita ketahui. Kemudian barulah Nabi SAW menaiki burak dan menjalani perjalanan yang mulia tersebut. Dan perjalanan ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku secara spontan ataupun secara tidak ada plan, advance plan, iaitu
dan Nabi SAW tidak melakukan apa-apa persediaan sebelum perjalanan tersebut sebab tak tahu nak diperjalankan. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bainama ana, ini sewaktu aku berada di rumah, kata Rasulullah SAW, aku didatangi oleh Jibril. Maksudnya tidak diinform in advance bahawa Nabi akan diperjalankan. Bertentangan dengan apa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS. Sewaktu Nabi Musa dapat bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa itu berlaku, ada temu janji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka telah ada perjanjian, yakni pada sekian-sekian hari akan iaitu mula perjanjian itu 30 hari, kemudian dicukupkan lagi 10 hari sehingga ia menjadi 40 hari. Maka selepas 40 hari barulah Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kemudian kita sebutkan tadi Nabi SAW telah menjalani pembedahan hati, syaqqus sadr, dan ini berlaku peristiwa dibelahkan hati Rasulullah SAW dan dibasuhkan dengan air Zam-Zam berlaku beberapa kali. Jibril dan Mikail mendatangi Rasulullah dan menjalankan daripada operasi tersebut, dibasuh hati baginda Rasulullah dengan air Zam-Zam untuk menguatkan baginda Rasulullah, untuk mempersediakan Rasulullah SAW untuk menerima daripada pemberian-pemberian yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahawa kali yang pertama baginda Rasulullah dibersihkan hatinya ataupun dicuci hatinya itu dengan air Zam-Zam sewaktu baginda berada bersama Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, sewaktu umur baginda kurang lebih 5 atau 6 tahun. Kemudian sewaktu baginda umur 10 tahun sebelum baligh. Kemudian sewaktu Nabi SAW umur 40 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan kali yang keempat sebelum Nabi SAW diperjalankan dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Dan peristiwa pembedahan hati baginda Rasulullah, iaitu amaliyah, iaitu operation yang dilakukan kepada Rasulullah juga merupakan satu perkara yang hakiki secara fizikal dan bukan hanya dalam mimpi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga merupakan salah satu mukjizat yang luar daripada kemampuan manusia, dan berkata as-sahabah, sebahagian daripada as-sahabah menyebutkan bahawa mereka dapat nampak kesan daripada pembedahan tersebut. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi sewaktu menceritakan tentang pembedahan tersebut, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Pada hakikatnya bukanlah untuk membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pembedahan tersebut adalah untuk menguatkan hati baginda dan juga untuk menambahkan kemuliaan dan kesucian pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan ada juga para ulama ataupun Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki sendiri menyebutkan bahawa dalam pendapat aku, pada pendapatku, dibedah hati Rasulullah, dikeluarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk mengeluarkan bahagian syaitan, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat sekalian alam. Jadi rahmat kepada syaitan juga diletakkan dalam hati Rasulullah. Jadi untuk berlakunya pembedahan tersebut adalah untuk mengeluarkan bahagian rahmat baginda Rasulullah kepada syaitan, agar supaya syaitan tidak mendapat rahmat daripada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Naam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki daripada al-buraq, yang mana buraq itu dikatakan bahawa diambil daripada perkataan al-bariq, iaitu bermakna putih, ataupun diambil daripada perkataan al-barq, iaitu kelajuan yang satu kelajuan yang sangat pantas. Dan Allah Subhanahu wa taala menghantar
menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki daripada Burak untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dekat atas muka bumi ini kalau pembesar-pembesar ingin memuliakan daripada tetamunya, maka akan dihantarkan daripada kenderaan yang agung, yang mulia, yang cantik untuk memuliakan daripada tetamu mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Burak, iaitu binatang daripada syurga untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak berlaku di atas sayap ataupun kepaknya malaikat, ataupun tidak juga berlaku melalui angin, yang mana ianya merupakan karamah ataupun mukjizat juga, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ditundukkan angin agar supaya mana-mana Nabi Sulaiman dan tentera nak berjalan dapat jalan atas angin, dipermudahkan. Ataupun mungkin juga kalau nak dilipatkan perjalanan itu, dilipatkan bumi sehingga Nabi langkah satu langkah boleh terus sampai Baitul Maqdis pun boleh. Akan tetapi nak menunjukkan keistimewaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka diperjalankan di atas seekor binatang, akan tetapi binatang itu dapat berjalan dengan pantas sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan yang mulia ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan pelbagai keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di atas binatang, iaitu binatang tunggangan, untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni perjalanan itu lebih mirip, lebih menyerupai daripada perjalanan biasa. Walaupun perjalanan itu luar biasa, tapi ada kemiripan dengan perjalanan biasa, iaitu di atas binatang tunggangan, akan tetapi tunggangan yang laju sallallahu alaihi wasallam. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan daripada kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan diperintahkan ataupun dianjurkan oleh Sayyidina Jibril untuk solat di kota Madinah, dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini merupakan tempat kamu akan berhijrah. Kemudian kemudian mereka meneruskan perjalanan dan mereka berhenti di Al-Madian, tempat di mana Nabi Allah Musa alaihi salam berteduh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu beliau meninggalkan kota Mesir. Jadi disebabkan keberkatan tempat tersebut, Nabi Allah Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa tersebut dirakamkan Allah di dalam Al-Quran, sehingga Nabi Allah Musa diberikan dua perkara, diberikan rezeki dan diberikan jodoh dengan berkat doa tersebut. Maka walaupun Nabi Allah Musa sekejap sahaja dekat pokok tu, tapi disebabkan keberkatan istijabud da'wah, iaitu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan Rasulullah untuk mengambil keberkatan daripada tempat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhenti di Tur Sina. Tur Sina ni di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bertutur ataupun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kat situ juga diperintahkan untuk solat 2 rakaat, mengambil keberkatan daripada tempat tersebut. Kemudian mereka meneruskan perjalanan dan berhenti di Baitul Lahmin dekat Syam, iaitu tempat di mana lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Naam. Dan berhentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat ini menunjukkan agama Islam mengambil berat tentang ma'athir, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang diziarahi oleh orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang diimarahkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat ini diambil berat oleh Islam dan dijaga sehingga orang yang paling mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan, dibawa
untuk menziarahi untuk ke tempat-tempat yang mulia ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga merupakan salah satu niat apabila kita berziarah ataupun apabila kita memulakan perjalanan. Antara niat-niat yang perlu dihadirkan adalah untuk menziarahi sama ada orang-orang salih yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia di perkuburan mereka, ataupun tempat-tempat di mana orang-orang salih banyak melapangkan waktu mereka untuk beribadah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Seperti mana yang akan kita bacakan lepas ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersinggah ke Allahumma salli ala Muhammad, bersinggah ke perkuburannya Nabi Allah Musa alaihi salam, berdekatan dengan Baitul Maqdis sebelum sampai ke Masjid Baitul Maqdis. Naam. Antara perkara yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak ifrit. Ifrit ni satu jin. Jin ifrit ni mungkin satu golongan jin lah. Jin ifrit ini juga disebutkan dalam Al-Quran di zaman Nabi Allah Sulaiman. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Berkata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman apabila Nabi Sulaiman memerintahkan salah seorang daripada mereka untuk membawa istana Balqis daripada Yaman ke Palestin. Jadi ifrit mengatakan, aku boleh bawa sebelum kamu duduk di tempat kamu, aku akan bawa daripada istana Ratu Balqis. Ala kulli hal, jadi ifrit ni iaitu berjumpa, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak ifrit ini minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api, ataupun minta sedikit api lah, yatlubuhu bi syu'latin min nar. Setiap kali Nabi berpaling daripada ifrit, Nabi akan nampaknya. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendakkah kamu wahai Muhammad, aku ajarkan sesuatu kalimat yang mana apabila kamu mengatakan perkara itu, maka syaitan ataupun jin tersebut akan tersungkur di muka mereka, iaitu tak dapat mendekati kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala. Jibril mengatakan, katakanlah a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati alladhi la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Naam. Jadi doa dia agak panjang. Aku memohon daripada Allah yang maha mulia dengan kalimat Allah yang maha sempurna, yang mana akan terselamat daripada yang mana kalau dibaca akan diberikan keselamatan, sama ada orang baik ataupun orang yang tak baik, kalau baca diberikan keselamatan daripada segala keburukan. Ma yanzilu minas sama', yang turun daripada langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke langit. Wa min syarri ma khalaqa fil ard, dan apa-apa yang dari apa-apa keburukan yang tercipta di bumi, dan apa-apa keburukan yang keluar daripada bumi, dan daripada ujian siang dan malam, daripada ujian siang dan malam, ataupun perkara-perkara yang terjadi pada waktu siang dan malam, illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Maka jin ifrit ataupun jin kalau kita baca, kita akan diberikan keselamatan daripada mereka. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan, ataupun dalam perjalanan diperlihatkan perkara lain. Nabi melihat ada satu kelompok manusia yang mana mereka menanam tanaman dan terus mendapat hasil serta-merta. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah ini? Siapakah mereka? Maka Jibril mengatakan, ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilipat kali gandakan pahala mereka kepada 700 lipatan, dan setiap apa yang mereka belanjakan di jalan Allah akan dibalas ataupun diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bauan yang wangi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, apakah bau ini? Ini adalah bau Masyitati binti Fir'aun, iaitu tukang sikat rambut kepada anaknya Fir'aun, wa auladiha, itu mereka terkorban syahid kerana berpegang kepada agama
beriman kerana kesungguhan mereka dalam memegang keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa, dan tidak goyah apabila dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Naam. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan kepada golongan yang mana mereka menghancurkan kepala mereka sendiri di atas batu, dan setiap kali kepala mereka itu kembali seperti biasa, maka mereka akan pecahkan lagi sekali. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapakah mereka?" Jibril mengatakan, ini adalah orang-orang yang malas untuk solat, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang malas nak solat, di akhirat nanti mereka akan menghancurkan kepala mereka sendiri. Malas untuk nak solat fardu, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan satu golongan manusia yang mana tidak mempunyai pakaian kecuali yang menutup daripada kemaluan mereka. Di hadapan dan belakang mereka makan ataupun makan rumput seperti mana makannya unta, lembu dan sebagainya. Akan tetapi mereka tak makan rumput, mereka makan ad-dari' az-zuqum, iaitu makanan-makanan yang tidak dimakan oleh binatang. Ad-dari' ni makanan yang tajam, yang berduri, yang berduri. Zuqum adalah makanan ataupun buah yang sangat pahit, yang tidak mampu dimakan. Dikatakan bahawa ini merupakan buah yang tidak terdapat di dunia, ini hanya ada di dalam api neraka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang ni?" Jadi makan makanan yang tidak dimakan oleh hatta binatang. Maka Jibril bagi tahu ini adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka dengan selayaknya, iaitu mereka perlu untuk mengeluarkan zakat harta, tapi mereka tak keluarkan zakat harta mereka. Kemudian Nabi diperlihatkan kepada satu golongan yang mana di hadapan mereka itu diletakkan dalam pinggan daging yang fresh, dimasak sedap, dan juga daging yang rosak, yang busuk, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada daging yang elok, ada daging yang tak elok, tapi mereka makan daging yang tak elok. Kemudian Nabi SAW bertanya, Ya Jibril, mahadha? Maka Jibril mengatakan, ini merupakan umat kamu yang mana mereka mempunyai pasangan yang halal, yang sah, yang baik, akan tetapi mereka meninggal yang baik, yang halal, yang sah itu dan mendatangi kepada yang haram, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, dan bermalam bersama mereka dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Nabi diperlihatkan dengan satu golongan yang mana mereka ini seakan-akan berada di tengah-tengah jalan. Setiap orang yang lalu ataupun tidak ada perkara yang lalu di tengah jalan kecuali akan dirosakkan oleh benda tersebut. Macam duri lah. Setiap benda yang lalu berdekatan dengan duri akan dirosakkan oleh duri tersebut. Maka Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril mengatakan, ini adalah sebahagian daripada umat kamu yang menjadi perompak jalanan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala taq'udu bi kulli siratun tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Jangan kamu duduk di jalan-jalan dan menakut-nakutkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu antaranya dengan merompak dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan kepada satu golongan yang mana mereka berenang di dalam sungai yang dipenuhi dengan darah mereka sendiri. Mereka itu dibaling, yurma bil hijarah, dibaling dengan batu pada mulut mereka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka masih lagi cuba untuk makan dan telan daripada batu tersebut. Maka ditanyakan, wahai Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril mengatakan, ini adalah orang-orang yang memakan daripada harta riba, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan satu golongan yang mana mereka mengumpul daripada kayu-kayu kemudian mengangkatnya. Akan tetapi mereka pada hakikatnya tak mampu untuk mengangkat daripada kayu tersebut, tapi masih lagi minta agar diberikan kayu yang banyak, ataupun masih lagi cuba untuk menambah daripada pikulan mereka. Apabila ditanya, maka Jibril mengatakan ini adalah
golongan daripada umat kamu yang mana mereka diberikan amanah tapi tidak mampu memikul amanah tersebut, tapi masih lagi meminta untuk diberikan amanah. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu untuk menunaikan hak-hak manusia, iaitu menunaikan amanah mereka apabila kamu diberi amanah. Dan antara sifat orang munafik adalah idza tumina khana, apabila mereka diberi amanah mereka berkhianat terhadap amanah tersebut. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan kepada satu kaum yang mana mereka menggunting lidah mereka sendiri dan juga bibir mereka dengan gunting daripada besi. Jadi setiap kali mereka gunting bibir dan lidah mereka, kembali balik seperti sedia kala. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril mengatakan ini adalah para ulama yang menyebarkan fitnah. Para ulama yang menyebarkan fitnah. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Yaquluna ma la yaf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu tidak melakukan apa yang kamu ajarkan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu memerintahkan umat manusia dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi kamu lupa tentang diri kamu sendiri? Afala ta'qilun, tidakkah kamu memikirkan? Kemudian Nabi diperlihatkan ataupun melalui daripada satu golongan yang mana mereka mempunyai kuku yang panjang dan tajam yang diperbuat daripada besi, kemudian yakhmashun, kemudian mereka menyakar ataupun menyakiti daripada muka dan dada mereka sendiri. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril mengatakan ini adalah orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mengumpat sehingga mereka memakan daripada daging-daging manusia dan juga iaitu menjatuhkan maruah orang lain. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi SAW diperlihatkan ada satu lubang kecil, keluar daripada lubang tersebut seekor kerbau yang besar. Kemudian setelah kerbau itu keluar daripada lubangnya, maka cuba untuk masuk balik. Cuba nak masuk, obviously tak boleh lah. Kerbau besar, lubang kecil. Jadi Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Mereka ini adalah orang lelaki daripada umat kamu. Mereka mengeluarkan satu perkataan yang besar, yang berat, yang mana selepas itu mereka regret, mereka menyesal atas apa yang mereka katakan. La ilaha illallah. Ini satu perkara yang sangat penting untuk menjaga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar ataupun dia tutup mulut. Dan ini khususnya disebutkan itu lelaki, kerana lelaki ini diberi tanggungjawab untuk menjaga daripada kaum ibu ataupun kaum isteri. Maka seorang lelaki itu perlu sangat-sangat berjaga-jaga apa yang diucapkan. Jangan sampai dia ucapkan sesuatu perkara yang akan mendatangkan penyesalan tak sudah sehingga akhirat. Nah, kemudian Nabi SAW sampai ke kota Baitul Maqdis, dan Nabi SAW masuk ke dalam masjid ataupun di kawasannya, di kawasan Baitul Maqdis, dan Nabi SAW turun daripada burak dan mengikat burak itu di tempat di mana Nabi-Nabi mengikat tunggangan mereka. Kemudian Nabi SAW dan Jibril alaihissalam salat 2 rakaat, dan tidak lama selepas Nabi dan Jibril menunaikan salat sunat, maka tiba-tiba dipenuhi masjid Baitul Maqdis itu dengan orang yang ramai. Fa'arafa an-nabi an-nabiyyin min baina qa'im wa raki' wa sajid. Jadi Nabi SAW dapat mengenal saudara-saudaranya di kalangan para nabi dan rasul, yang mana sebahagian daripada mereka berdiri, rukuk dan sujud. Kemudian diazankan dan dikumandangkan iqamat untuk salat, maka mereka pun semua berdiri di dalam saf
semuanya menunggu siapa yang akan menjadi imam kepada mereka semua. Maka Jibril alaihissalam memegang daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk sebagai isyarah baginda lah yang perlu dikedepankan. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya fa salla wa sallu khalfahu ar-rusulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dan segala nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah juga sembahyang di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan keutamaan, kemuliaan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan segala nabi, iaitu menjadi imam. Iaitu kalau nak jadi imam, kalau kita sembahyang biasa, jadi imam ni kena orang yang paling afqah, paling afdal, orang yang paling bagus bacaan Qurannya, orang yang paling banyak ilmunya tentang fikah dan sebagainya, agar supaya sembahyang itu benar. Jadi bayangkan Rasulullah menjadi imam kepada seluruh para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam, dan betapa mulianya kita menjadi umat kepada nabi yang menjadi imam kepada segala rasul dan segala nabi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemberian yang besar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghargai daripada pemberian tersebut. Menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu kemuliaan, akan tetapi kita perlu menerima daripada kemuliaan tersebut dengan mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian disebutkan fa'adzana Jibril membuat pengumuman sehingga malaikat daripada langit turun. Wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya fa salla an-nabi wa sallam bil malaikah wal mursalin falamma ansaraf Jibril, ya Muhammad atadri man salla khalfak. Naam. Kemudian selepas salat itu Nabi SAW ditanyakan oleh Jibril, adakah kamu tahu siapa yang salat di belakang kamu? Maka Nabi SAW menjawab, la. Maka dikatakan setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW sembahyang bersama para Nabi sebelum dimi'rajkan. Ada juga yang riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW salat selepas dimi'rajkan. Dan berkata para ulama, untuk kita menggabungkan dua-dua riwayat ini, maka tidak mustahil ataupun tidak ada perkara-perkara yang menghalang untuk Nabi SAW sembahyang bersama para Nabi sebelum dan selepas Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahawa Nabi SAW selepas salat berjumpa dengan para Nabi dan Rasul, dan kesemua mereka itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan aku temannya, Khalil, wa a'tani mulkan azima, dan telah berikan aku kerajaan yang besar, dan menjadikan aku seorang Nabi yang diikuti, wa anqadhani minan nar, dan telah menyelamatkan aku daripada api dan menjadikannya sejuk dan selamat bagi aku. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pula memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah izinkan aku untuk berbicara dengannya. Wa ja'ala, dan menjadikan kehancuran Fir'aun dan keselamatan Bani Israel di tanganku, dan menjadikan umat aku orang-orang yang diberi hidayah kepada kebenaran. Nah, kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi zat, bagi Allah yang telah memberikan aku kerajaan yang besar, telah mengajarkan aku kitab Az-Zabur, telah melembutkan besi di tanganku, dan telah menundukkan bukit dan burung-burung agar bertasbih bersama aku, memuji Allah bersama aku. Wa a'tani al-hikmah wa fasl al-khitab, dan telah diberikan aku al-hikmah, kebijaksanaan dan fasl al-khitab. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman pun memuji Allah dengan mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan angin dan telah menundukkan juga syaitan manusia untuk melakukan apa yang aku kehendaki daripada mihrab. Nabi Sulaiman mungkin di zamannya banyak iaitu suka mihrab dan juga at-tamathil. Tamathil ni macam patung-patung, yang mana di zamannya adalah perkara yang dibenarkan. Walam takun muharramah fi zamani, belum diharamkan patung-patung daripada haiwan dan juga bukan haiwan.
dan sebagainya, wajifan kal jawabi wa qudurir rasiyat wa 'allamani mantiq at-tayr, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan aku bahasa burung, dan telah memberikan kepada aku segala perkara sebagai satu anugerah, wa sakhkhara li junud asyayatin wal ins wal jin wat tayr, dan telah menjadikan daripada tenteraku di kalangan jin, manusia, syaitan dan juga burung, dan telah berikan aku kerajaan yang besar yang mana tidak ada orang yang akan dapat daripada kerajaan tersebut selepas aku. Allahu Akbar. Dan segala kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman tak ada hisab, tak ada perhitungan, wala iqab, dan tidak ada azab. Adapun kita ni, setiap yang Allah berikan kepada kita akan ada perhitungan. Sebab tu disebutkan bahawa halaluhu ad-dunya, ataupun harta ni, halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Yang halal akan diperhitungkan, adapun yang haram kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Jadi yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan harta yang halal dan barakah. Diberikan harta yang halal dan barakah, mencukupi daripada keperluan kita dan ahli keluarga kita, dan tidak menyusahkan orang lain, dan setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibelanjakan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dikehendaki, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa memuji Allah dengan mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan aku perkataannya, dan telah menjadikan kalimatah, wa ja'ala mathali mathalu Adam khalaqahu min turab, dan menjadikan perumpamaan aku ini seperti Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dijadikan melalui tanah, aku dijadikan tanpa ayah. Naam. Thumma qala lahu kun fayakun wa 'allamani al-kitab wal hikmah wat taurat wal injil, dan telah mengajarkan aku ilmu al-kitab dan kebijaksanaan, dan at-taurah dan injil, dan telah menjadikan aku ini mampu untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang terkena penyakit-penyakit seperti kusta dan sebagainya. Wa uhyil mauta bi idznillah, dan aku dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'ani wa tahharani wa a'adhani wa ummi minasyaitanir rajim, dan telah mengangkat darjat aku, ataupun telah mengangkat aku ke langit, iaitu tidak mematikan aku. Wa tahharani, dan telah membersihkan aku daripada tumahan-tumahan, dan telah melindungi aku dan ibuku daripada gangguan syaitan yang direjam. Falam yakun li syaitan alaina sabila, jadi syaitan tidak ada jalan untuk mendekati Siti Maryam dan juga Nabi Allah Isa. Setelah semua nabi-nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, tiba ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kullukum athna ala rabbih, setiap daripada mereka memuji kepada Tuhan mereka, wa ana musnin ala rabbi, dan aku juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan aku rahmat untuk sekalian alam, dan diutuskan aku untuk keseluruhan manusia, basyiran wa nadhira, memberi berita gembira dan memberi amaran, dan telah menurunkan ke atasku, kepadaku Al-Quran, yang mana ianya merupakan penjelasan untuk setiap perkara, dan telah menjadikan umat aku sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dan telah menjadikan umat aku ini yang pertama dan yang terakhir. Pertama apa? Pertama untuk masuk syurga, akan tetapi terakhir yang diutuskan ataupun yang dilahirkan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadaku, dan telah mengangkat segala kesusahanku, dan telah meninggikan daripada kemuliaanku, sebutanku, wa ja'alani fatihan wa khatimah, dan telah menjadikan aku pembuka dan penutup. Pembuka iaitu orang yang pertama, makhluk yang pertama yang diciptakan, ataupun nabi yang pertama yang diutuskan, akan tetapi nabi yang terakhir yang dikeluarkan di atas muka bumi ini. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, bihadza fadalakum Muhammad, dan kerana itu Nabi Muhammad dimuliakan ke atas kalian kamu, kata Nabi Ibrahim kepada nabi-nabi yang lain. La ilaha illallah. Naam, tak banyak masa ni. Naam. Kemudian mereka berbincang tentang hari kiamat. Nabi-nabi berbincang tentang hari kiamat. Maka mereka mula bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, aku tak ada ilmu tentangnya.
Mereka bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak, aku pun tak ada ilmu tentangnya. Mereka bertanya kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjawab, ama wajabtuha, adapun kejadiannya, fala ya'lamuha illallah, tidak ada siapa yang ketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma ahida ilayya rabbi anna ad-dajjal kharijun wa ma'i qadiban. Adapun yang telah dijanjikan kepada aku oleh Allah, apabila Dajjal keluar, aku akan mempunyai pedang dan seakan-akan disebutkan di sini, aku akan ada satu dahan dan pedang. Fa idza ra'ani dhaba kama yadhubur rasas, apabila Dajjal melihat aku, maksudnya bila Dajjal tengok je Nabi Allah Isa, ataupun Nabi Allah Isa tengok je kepada Dajjal, maka dia akan melt, dia akan lebur, walaupun tak kena pedang, walaupun tak kena pukul dengan Nabi Allah Isa, dia akan melt. Fayuhlikahullahu ta'ala idza ra'ani. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan Dajjal apabila dia melihat kepada aku. Akan tetapi nak tunggu hari yang ke-40, berapa juta manusia yang telah tersesat, terfitnah dengan Dajjal. Sekarang ni belum sampai fitnah Dajjal belum keluar, berapa ramai yang telah terfitnah, diuji dengan konco-konco ataupun dengan tentera-tentera ataupun plan yang telah diaturkan oleh Dajjal sebelum dia keluar. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Bayangkan bagaimana apa yang akan berlaku kalau Dajjal keluar. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari Dajjal dan jauhkan Dajjal daripada kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita semua. Amin, Allahumma amin. Naam, sehingga apabila waktu itu berlaku, kata Nabi Allah Isa, hatta batu-batu akan mengatakan, wahai orang Islam, inna tahti kafiran, sesungguhnya di bawah aku ini ada orang kafir, fata'al faqtulhu, maka datang dan bunuhlah mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan, yakni selepas kehancuran Dajjal, maka seluruh orang-orang kafir juga akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan mereka. Kemudian manusia atau orang-orang Islam akan kembali ke negara masing-masing. Fa inda dzalik yakhruj Ya'juj wa Ma'juj, dan pada waktu itu, ketika itu akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka ini akan turun daripada setiap tempat yang tinggi. Mereka akan turun daripada setiap tempat yang tinggi. Fayata'una biladahum la ya'tuna ala syai'in ila ahlakuhu. Mereka ini macam tentera pemusnah. Setiap apa yang mereka hadapi, semuanya dia akan hancurkan. Apa yang mereka nampak, dia akan hancurkan. Diorang jalan atas air, khalas, dia akan minum air sampai habis. Hatta yarji'an nas yashkunahum ilayya, sehingga manusia semua kembali kepada aku, kata Nabi Isa, dan komplain terhadap Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan hancurkan mereka, dan mereka semua, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, akan mati. Tapi Allahu a'lam, setelah berapa banyak kerosakan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, barulah mereka akan dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tajwal ardu min rihihim, sehingga seluruh dunia ini akan dipenuhi dengan bau busuk ataupun daripada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Fayanzilullah al-matar, maka kemudian Allah akan menurunkan hujan yang akan membersihkan ataupun akan menolak daripada mayat-mayat ataupun bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ke laut. Nah, dan Nabi Allah Isa menyambung dengan mengatakan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu adalah seumpama ibu yang sudah cukup tempoh hamilnya, yakni tidak tahu bila bayi itu akan keluar, bila-bila masa sahaja akan dikejutkan dengan kelahiran bayi tersebut, sama ada waktu siang ataupun waktu malam. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan dalam riwayat, kemudian Nabi SAW berasa dahaga, berasa haus, dengan keadaan yang sangat haus, sehingga Jibril mendatangi Rasulullah dengan iaitu gelas yang dipenuhi, yang diisi dengan khamar, dengan arak dan juga dengan susu. Maka Nabi SAW memilih susu. Maka Jibril mengatakan, kamu telah memilih Islam ataupun al-fitrah, iaitu kebenaran.
Nah, kalau nak ikutkan waktu dah nak habis, tapi insyaAllah tadi pun kita start lambat sikit. InsyaAllah kita akan baca sebahagian daripada apa yang diperlihatkan Rasulullah SAW sewaktu di mi'rajkan, iaitu di langit. Naam, berkata Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Uruj, iaitu mi'raj. Apa itu mi'raj? Mi'raj itu adalah tangga. Utiya bil mi'raj, seakan-akan macam tangga. Wa huwa sullam ar-rabbani, tangga yang Allah tangga yang dicipta ataupun yang iaitu yang khusus lah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk naik ke langit. Lianna al-uruj lam yakun 'ala al-buraq, sebab ada riwayat yang mengatakan bahawa mi'raj tidak berlaku di atas buraq. Wa inna ma kana 'ala hadzal mi'raj, akan tetapi ianya Nabi naik melalui tangga ataupun elevator yang Allah sediakan. Wa fi ba'd riwayat annahu istamarra 'ala al-buraq, tapi dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi masih lagi berada di atas buraq sehingga naik ke langit yang pertama. Akan tetapi al-masyhur, tapi yang masyhur, pendapat yang masyhur adalah Nabi berada di atas mi'raj ini, atas macam escalator lah senang katakan, yang naikkan Nabi ke langit, dari satu langit ke langit yang seterusnya. Jadi langit yang pertama, kemudian Jibril mengetuk pintu. Dikatakan siapakah itu? Jibril menjawab, aku. Waman ma'ak, siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah Nabi Muhammad telah diutuskan? Naam. Jibril mengatakan ya. Marhaban bihi wa ahlan, selamat datang kepada Nabi Muhammad, hayyahullah min akhin wa min khalifah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang ditunggu telah datang. Maka dibukakan pintu kepada kedua mereka. Dibuka pintu kepada dua mereka. Setelah mereka melepasi daripada pintu langit pertama, mereka berjumpa dengan Nabi Allah Adam AS, wa huwa abul bashar ka hayatihi yawma khalaqahu Allah Ta'ala ala suratih. Dan Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Adam dalam bentuk asal dia diciptakan. Allahu a'lam, sewaktu di dalam syurga ataupun sewaktu di dunia, iaitu Nabi Adam tinggi dia berapa, 60-70 hasta. Allahu a'lam, sama ada rupanya di syurga ataupun sewaktu telah turun di dunia. Tu'rad alaihi arwah al-anbiya wa dhurriyyatih al-mu'minin, maka dipersembahkan pada Nabi Allah Adam ruh-ruh para nabi dan zuriat-zuriatnya daripada golongan yang beriman. Fayaqul ruhun tayyibatun wa nafsun tayyib, maka Nabi Adam mengatakan ini merupakan ruh-ruh yang baik. Ij'aluha, jadikanlah ia berada di iliyin, di syurga. Adapun apabila dipersembahkan tentang zuriatnya yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir, maka Nabi Adam mengatakan ruh khabithah, yakni ruh yang kotor, yang jahat, jadikan ia di dalam sijin, iaitu nama neraka. Kemudian Nabi Allah Adam melihat di kanannya aswidah ni macam ruh-ruh yang berkumpul, yang mana daripada sebelah kanan ada pintu terbuka, keluar bau yang wangi, dan di sebelah kiri ada ruh-ruh dan juga ada pintu yang terbuka yang mengeluarkan bau yang busuk. Bila Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam gembira. Bila melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam sedih dan menangis. Jadi Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Adam dan dijawab salam, dan Nabi Adam mengatakan marhaban bi ibni salih wa nabi salih, selamat datang kepada anak yang baik dan kepada Nabi yang baik. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, man hadha ya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Ini ayah kamu Adam, dan ini merupakan zuriatnya. Yang sebelah kanan ahli jannah, sebelah kiri ahli neraka. Bila Nabi Adam, maksudnya dah ditetapkan ahli syurga dan ahli neraka. Jadi bila Nabi Adam tengok sebelah kanan, dia akan gembira, tengok sebelah kiri akan sedih dan berduka. Pintu yang buka di sebelah kanan itu adalah pintu syurga, pintu yang buka di sebelah kiri adalah pintu neraka. La ilaha illallah. Jadi apabila Nabi Adam melihat kepada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, Nabi Adam sedih dan menangis. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, pasangan kita, anak-anak kita, zuriat kita, kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, orang-orang yang kita kasihi, semuanya daripada ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat yang baginda Rasulullah, semuanya dikasihi oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga bersedih kepada orang-orang yang terlepas, yang tidak dapat masuk ke dalam syurga. Nabi juga bersedih.
Moga-moga kita menjadi asbab untuk mendekatkan orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan kita sebagai khadim, ahli khidmat kepada Rasulullah untuk membawa manusia dekat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian selepas di langit pertama juga Nabi Muhammad diperlihatkan dengan beberapa perkara. Antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, ataupun antaranya Nabi diperlihatkan ada orang mempunyai makanan-makanan depan dia, ada yang lazat, ada yang dah rosak, tapi dia pilih yang rosak. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Ini adalah penzina-penzina. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mereka meninggal apa yang Allah halalkan buat mereka. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan pula dengan satu golongan manusia yang perut mereka itu seperti rumah. Besar perut mereka seperti rumah, dan perut mereka dipenuhi dengan hayat, dengan ular-ular yang boleh dilihat daripada luar perut mereka. Maksudnya perut mereka tu macam transparent, boleh nampak ular kat dalam perut mereka. La ilaha illallah. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril mengatakan, ini adalah umat-umat kamu yang memakan daripada harta riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tak mampu nak berdiri seakan-akan mereka ini terkena sihir ataupun terkena rasukan syaitan, tak mampu nak berdiri tegak. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan dengan aqwamun masyafiruhum kamasyarifil ibil. Bibir mereka ini seperti bibir unta. Maka mulut mereka itu dibuka dan disumbat dengan batu-batu. Nah, maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril mengatakan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang memakan daripada harta-harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan api neraka yang khalis, yang pure. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar di dalam api neraka. Seperti memakan daripada harta anak yatim, kata ulama, adalah memakan daripada harta-harta wakaf, duit-duit daripada yang diinfak kepada masjid dan sebagainya. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan juga dengan wanita-wanita, dengan satu golongan wanita, yang mana keadaan mereka itu mengerikan. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril mengatakan, ini adalah wanita-wanita yang berzina dan membunuh anak-anak mereka. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi diperlihatkan lagi dengan satu kaum, satu kumpulan, yuqta'u min junubihim al-lahm fayulqamuna. Dipotong daripada kulit-kulit ataupun daripada daging-daging mereka, dan mereka disumbatkan daging itu dalam mulut mereka. Maka dikatakan kepada mereka, kul kama kunta ta'kul lahma akhik. Makanlah seperti mana kamu telah makan daging saudara kamu. Nabi bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, haula al-hammazun min ummatika al-lammazun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi mereka-mereka yang wailul likulli humazatin, humazah dengan lumazah. Humazah, mereka yang menghina orang dengan lidah. Lumazah, orang yang menghina orang dengan tubuh badan mereka, kadang-kadang dengan expression mereka, kadang-kadang dengan iaitu menghina, iaitu menyakiti orang lain dan sebagainya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang kedua, diketuk pintu, ditanya siapa, ditanya adakah Nabi Muhammad telah diutuskan. Kemudian mereka menyambut dan iaitu mengatakan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di langit yang kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Ibnai Khalah, dua sepupu di sebelah mak, Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria.
kerana Siti Maryam dan maknya Nabi Yahya adalah adik-beradik, dua adik-beradik perempuan, yang mana anak mereka dua-dua adalah Nabi. Syabihun ahaduhuma bi sahibihi bi thiyabihima wa sya'rihima. Dua-dua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dengan Nabi Yahya muka dia macam seiras, pakaian mereka sama, rambut mereka pun sama. Wa ma'ahuma nafarun min qaumihima, dan bersama mereka ada kaum-kaum mereka. Dan Nabi Isa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad menceritakan rupa parasnya Nabi Isa. Subhanallah, daripada sini kita belajar syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan satu sunnah. Rasulullah menceritakan tentang rupa paras orang-orang salih, para nabi, menceritakan tentang Nabi Isa. Lepas ni akan diceritakan juga tentang nabi-nabi yang lain, nak menceritakan tentang kita rupa paras orang-orang salih, agar supaya kita dapat bayangkan orang-orang salih ini, agar supaya apatah lagi kalau kita mampu untuk melihat kepada wajah-wajah orang salih. Ja'dun marbu'un jamilu ilal humrah. Nabi Isa ni tubuh badan dia sedang, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Yamil ilal humrah, putih kemerah-merahan. Sabitur ra's ka'annama kharaja min dimas. Rambutnya tegak seakan-akan dia baru keluar, baru lepas mandi. Syabahahu bil Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nabi memiripkan Nabi Isa ini dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Fasallama alaihiman Nabi, maka Nabi memberi salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan mereka menjawab salam dan mengatakan selamat datang kepada saudara yang baik dan Nabi yang baik, dan mereka mendoakan kepada Rasulullah dengan doa yang baik. Kemudian langit yang ketiga, perkara yang sama berlaku. Kemudian berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bersama Nabi Yusuf ada umatnya, maka Nabi memberi salam dan dijawab salam. Kemudian Nabi mengatakan bahawa Nabi Yusuf telah diberikan setengah daripada keindahan. Ahsanu ma khalaqallah qad faddala an-nas bil husn kal qamar. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala, antara yang indah yang telah diciptakan oleh Allah adalah Nabi Yusuf. Dan keindahan Nabi Yusuf ini seperti bulan yang penuh nak dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Maka ditanyakan kepada Jibril, siapakah ini? Maka dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf diberikan setengah daripada keindahan, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempurnaan keindahan zahir dan batin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyah, dan kami telah angkatkan Nabi Idris ini ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia. Ke tempat yang mulia. Dikatakan Nabi Allah Idris juga meninggal dunia di langit. Nabi Allah Idris meninggal dunia di langit, akan tetapi Nabi Isa dinaikkan ke langit, tapi akan turun ke bumi. Kemudian langit yang kelima, perkara yang sama berlaku. Jibril ketuk pintu dan sebagainya. Kemudian berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun, nisfu lihyatihi bayda wa nisfu sauda. Nabi menceritakan janggutnya Nabi Allah Harun ni separuh putih, separuh hitam. Dan janggutnya agak panjang sampai ke pusatnya. Wa haulu qaumun min Bani Israel, dan di sekelilingnya adalah umatnya daripada Bani Israel. La ilaha illallah. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah ini? Maka Jibril mengatakan ini adalah lelaki yang disukai oleh kaumnya, iaitu Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Kemudian Nabi dan Jibril naik ke langit yang ketujuh. Kemudian berjumpa dengan faja'ala yamurru bin nabi wan nabiyyin ma'ahum. Kemudian Nabi melalui daripada para nabi, dan bersama mereka ada kaum-kaum mereka. Dan ada yang nabi dan bersama mereka ada ramai orang. Maksudnya ada nabi yang mempunyai pengikut yang sikit, ada nabi yang mempunyai pengikut yang banyak, ada nabi yang tak ada pengikut langsung, Kemudian
Nabi melalui daripada satu orang yang mempunyai banyak pengikut dia tu memenuhi daripada ufuk. Nabi SAW bertanya, man hadzal jam', siapakah mereka ini ya Rasulullah? Ya Jibril. Jibril mengatakan, Musa wa qaumuh, Nabi Musa dan umatnya. Kemudian Nabi dikatakan kepada Rasulullah, irfa' ra'sak, angkatlah. Seakan-akan Nabi sedih bila tengok umat Nabi Musa itu lebih ramai daripada umatnya. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, angkatlah kepala kamu yang mulia. Kemudian Nabi melihat ada satu golongan yang lebih besar daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam, dan ini adalah umat kamu, kata suara tersebut. Wasiwa haula 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dan di kalangan mereka ini ada yang akan masuk ke dalam syurga seramai 70,000 orang tanpa hisab. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dipilih daripada orang-orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Amin, Allahumma amin, fi khairil lutfin wa afiyah. Naam. Kemudian Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabi Musa, rajulun adamu tuwalun, seorang lelaki yang mana putih kemerah-merahan dan tinggi. Nabi Musa ni tinggi. Ka'annahu rajulun min Shanu'ah, seperti orang lelaki daripada satu kaum yang bernama Shanu'ah, iaitu kabilah dekat Yaman, iaitu orang yang sangat tinggi. Kathiru sya'r, iaitu banyak bulu. Lau kana alaihi qamisan lanafadha sya'ruhu dunahuma. Naam, fasallama alaihi Nabi memberi salam dan Nabi Musa jawab salam. Dan Nabi Musa mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, manusia menyangka bahawa aku lebih mulia, aku orang yang paling mulia daripada zuriatnya Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada lelaki ini. Akan tetapi lelaki ini adalah orang yang lebih mulia daripada aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian masa dah nak habis. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketujuh dan berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim duduk di atas kursi di pintu syurga, yang mana dia duduk atas kursi yang diperbuat daripada emas, musnidun dhahrahu ilal baitil ma'mur, dan menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni macam Kaabah tapi untuk malaikah di langit ketujuh. Kenapa dipanggil Baitul Ma'mur? Ma'mur ini diimarahkan dengan zikir dan tawafnya para malaikah di sekeliling Baitul Ma'mur tersebut. Maka Nabi SAW memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, dan Nabi Ibrahim mengatakan, perintahkan kepada umat kamu untuk memperbanyakkan daripada menyemai benih syurga. Menyemai benih syurga. Sesungguhnya tanah di syurga itu sangat subur dan tanahnya sangat luas. Tanahnya subur dan luas. Maka Nabi bertanya, apakah benih-benih untuk benih-benih syurga? Maka Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim mengatakan, aqri ummataka minni assalam, sampaikan kepada umat kamu daripada aku assalam, wa akhbirhum, dan khabarkan kepada mereka bahawa syurga itu tanahnya sangat subur, airnya sangat manis, dan benih untuk menuai untuk menyemai benih di dalam syurga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan bahawa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairum mimma tala'at alaihi syams, lebih baik daripada apa-apa yang terkena daripada cahaya matahari. Dan apa-apa yang di dalam syurga itu memang sepatutnya adalah lebih mulia, lebih tinggi harganya, lebih besar nilainya di sisi Allah daripada apa-apa yang terdapat di atas muka bumi ini. Lepas ni kita akan berhenti insya-Allah. Kita habiskan ini sahaja. Naam. Kemudian disebutkan bahawa wa indahu qaumun julusun bayda wujuh amsal qaratis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada golongan
yang mana muka mereka itu berseri-seri, putih berseri-seri, dan ada juga bersama mereka orang yang muka mereka itu seakan-akan V-shape ni, ada something dekat muka dia. Jadi yang ada something dekat muka dia, dia masuk ke dalam sungai, dekat situ masuk dalam sungai basuh. Jadi bila dia keluar, maka keadaan muka mereka, wajah mereka tu bersih sikit. Kemudian mereka masuk buat kali yang kedua ke dalam sungai, mandi, keluar, muka mereka makin bersih. Kemudian masuk ke dalam sungai tersebut buat kali yang ketiga, sehingga bersihlah muka mereka berseri-seri, seperti kawan mereka tadi yang satu golongan, yang lagi satu yang memang bersih muka mereka. Faja'u fajalasu ila ashabi, maka mereka mendatangi dan duduk bersama sahabat mereka. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, man haula, siapakah mereka ini yang wajah mereka putih-putih, dan siapa pula orang-orang yang mana pada mulanya muka mereka kotor dan kemudian dibersihkan setelah mandi. Maka Jibril mengatakan, adapun orang yang bersih mukanya adalah orang-orang yang tidak menzalimi diri mereka itu selepas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh juga meninggalkan daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haula alladhina fi alwanihim syai', adapun mereka-mereka yang pada mulanya ada kotoran pada wajah mereka kemudian dibersihkan, adalah orang-orang yang melakukan berserta dengan amalan salih yang mereka lakukan, mereka juga melakukan maksiat waliyadzubillah, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dan diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sungai yang mereka mandi, sungai yang pertama itu adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat daripada Allah, yang ketiga adalah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, Allah memberikan mereka minuman yang bersih. Dan dikatakan kepada Rasulullah, ini merupakan tempat kamu dan tempat umat kamu. Wa idza huwa bi ummatihi syatrain, kemudian Nabi melihat umatnya itu berada dalam dua kelompok, syatrun alaihim thiyab ka'annahum qaratis wa syatrun alaihim thiyab ar-ramad. Yang itu ada umat Nabi yang bajunya bersih, ada juga umat Nabi yang bajunya kotor. Naam, seperti kena tanah. Kemudian Nabi masuk ke Baitul Ma'mur dan bertawaf bersama Nabi umat-umat Nabi yang bajunya putih. Adapun mereka-mereka yang bajunya kotor tak dapat masuk ke Baitul Ma'mur, walaupun mereka itu keadaan baik. Fasalla wa man ma'ahu minal mu'minin fi Baitul Ma'mur, maka Rasulullah salat dan bersama Rasulullah orang-orang yang beriman di Baitul Ma'mur. Dan disebutkan bahawa masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari 70,000 malaikat yang tidak akan keluar selama-lamanya sehingga hari kiamat. Setiap hari 70,000 daripada zaman 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Bayangkan berapa banyak hari, berapa banyak malaikat yang masuk tak keluar-keluar, dan berapa ramainya makhluk Allah, tentera Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat. La ilaha illallah. Naam. Itu kurang lebih bacaan kita hari ini sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian ada sambungan Sidratul Muntaha dan seterusnya, yang mana kitab ini masih ada lagi berbaki, kurang lebih ada 40 muka surat. InsyaAllah kita tengok macam mana. Kalau ada kesempatan mungkin kita akan habiskan pada pengajian yang akan datang, ataupun mungkin kita sambung pada tahun yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Moga-moga apa yang kita dengar ni dapat diambil pengajaran, masyahid-masyahid, penglihatan yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memberi iktibar perkara-perkara daripada maksiat-maksiat yang perlu dijauhi, agar supaya kita dapat bersihkan diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat jauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Moga-moga kita diberi taufik untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سوى، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.